أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته وذليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وما تولد منهما أي من جنس كل منهما, dan barang yang terberanu daripada keduanya, artinya daripada jenis tiap-tiap daripada keduanya, khinzir, al-kalb wal khinzir, anjing dan babi. Ini kita duk bicara tentang masalah najasah. Setengah daripada najis lagi ialah apa yang beranak daripada keduanya, daripada anjing dan juga babi. Artinya min jinsi kullin minhuma, daripada jenis tiap-tiap, jenis babi dan juga jenis anjing. Au min ahadihima, ataupun salah satu daripada keduanya. Ma'al akhar, serta yang lain, maksudnya babi ni dia mana melakukan hubungan dengan binatang jenis lain. Jenis lain tu jenis tak kira lah jenis yang dimakan ataupun tidak dimakan. Au ma'a ghairihi, ataupun serta lainnya minal hayawanat at-tahirah. Jadi ahadimah ma'al akhar itu maksudnya anjing dengan babi. Dia menikah dua tu. Mana anjing dan dia melakukan hubungan dengan babi, ataupun serta hak lain daripada ahadihima, lain daripada tu baru pergi kepada ni hak selain daripada anjing dan babi. Babi dia buat hubungan dengan binatang yang lain daripada anjing dan juga babi sendiri. Min ghairi ahadihima. Apa dia? Ghairi itu bayan pada kata ghairi itu minal hayawanatil tahirah, daripada binatang-binatang yang suci. Mana binatang-binatang yang suci? Lain daripada anjing babi, semua suci belaka. Semuanya dia tu oleh kerana dia tak pandai nak jaga, dia makan yang najis, jadi terkena najis dia. Tu. Walau adamian sekalipun ghairuhu tu. Walau kana ghairuhu, sekalipun hak lain daripada ahadihima itu ialah adamian, ialah anak Adam, yakni manusia, tetap jadi najis juga. Tu. Karena kaedah fiqh kita, idza ijtama'a, apabila berhimpun di antara
Najis dengan tidak najis, itu dia makna ghuliban najas. Maknanya dimenangkan, dikuatkan akan najis. Nah, itu. Itu di atas dasar ihtiyat, maknanya ihtiyat. Nah, itu. Kal mutawallidi min kalbin wa kalbatin. Amin baina dzibin wa kalbatin. Seperti yang beranak daripada di antara serigala dan juga kalbah, maknanya anjing betina. Misalnya. Jadi tubiklah kalau istilah orang Kelantan gak, dia tak ada kira, dia panggil bara belaka. Asal ke kacuk ke nama dia bara. Suk-suk gano. Orang Pasir mah menikah dengan kata baru pun dia panggil bara. Itu istilah budak-budak lah. Jadi barol itu dia ada istilah dia sebenarnya. Tapi nisbah kepada kita orang Melayu ni maknanya orang Kelantan lah khususnya, tiap-tiap kacuke nama dia bagah. Jadi tetap najis. Jadi zibin tu makna dia tidak najis, cuma dia tidak boleh dimakan. Limadha? Kerana apa najis? Taghliban lin najasati, kerana memenangkan bagi najasah, litawalludihi minha, kerana beranaknya makna sesuatu sana minha daripada najasah. Al-mutawallid itu kerana beranaknya al-mutawallid, tawallud al-mutawallid minha daripadanya mana najasah. Tak kira lah dia ke mak dia ke maka itu ditaglibkan akan najasah. Taglibkan bagi najasah itu kerana ambil cermak. Ambil cermak. Wal far'u yatba'ul abah. Anak dia mengikut bapa fin nasabi, satunya pada nasab. Anak dia ikut pak pada apa? Pada nasab. Sebab itu dibinkan kepada bapa. Itu yang punya benih. Wal umma fir riqi, anak dia turut mak pada riqi, raqiq. Manakah hamba tu. Jadi pada nasab anak tu dia turut pak. Wal umma dan menurut anak akan pada riqi wal hurriyati, daripada kemerdekaan. Jadi kalau maknya mana hamba, anak tu dikira hamba juga. Jadi mana kalau mak tu hamba, dia hamba. Walaupun tu maknanya merdeka sekalipun. Jadi kira mak tu. Wa asyrafahuma fid din, dan menurut anak akan yang terlebih mulia daripada keduanya fiddin, pada agama. Bapa dengan mak ni. Bapa dengan anak, bapa dengan mak dari sudut asyrafiyah. Itu tengok hok mana. Kalau pak lebih mulia pada agama. Mulia pada agama. Mulia pada agama ialah al-atqa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi itu dipanggil mulia pada agama. Jadi kalau bapanya lebih mulia daripada mana pak dia turut, anak turut pak pada kemuliaan pada agama. Tak kira mana-mana salah satu daripada keduanya. Kalau bapaknya mulia pada lebih mulia agamanya berbanding dengan ibunya, anak dia turut pak. Wa ijabil badali, dan pada memperwajibkan badal, wa takriril jizyati, dan ketetapan makna jizyah, bayar jizyah. Itu bagi orang panggil kafir zimmi. Dan wa akhaffahuma fi adami wujubi zakah. Itu makna pada ni turut mak lagi, makna asal ni tu pada wajib badal dan ketetapan jizyah, dan yang paling ringan keduanya pada ketiadaan wajib zakat. Tak wajib zakat siapa dia yang terlebih ringan.
Terlebih ringan paling tidak ada syarat kepada orang panggil wajib zakat, maka dia turut hak tu. Anak dia turut hak tu. Pada hal ini. Tu. Jadi dia tak sama ni, nak turut pok kau turut mak ni. Tu. Wa akhassahuma fil najasati. Dan yang terlebih kejinya yang kedua mana al-ab wal pada najasah. Kenajisannya. Yang mana yang terlebih keji? Jadi kalau dibandingkan anjing dengan babi, yang mana lebih kecil, maka dia mengikut itulah. Yang terlebih keji daripada keduanya. Ini dia ambil antara pok dengan mok tu dari segi najasahnya yang mana lebih kuat ataupun lebih keji. Maka anak dia turut huk akhassa. Huk tadi asyrafa. Wa tahrimin zabihati dan menharaikan akan sembelihan. Maknanya turut maknanya yang menharaikan zabihah wal munakahati dan juga yang terlebih keji. Itu ataf kepada an-najasah. Ataf kepada an-najasah. Yakni anak dia turut pok komok dak satunya adalah bab kena huk terlebih akhassa yang terlebih keji. Yang mana antara bapak dengan mak tu yang mana terlebih najis. Maka anak turut hak tu. Yang mana terlebih haram pada zabihah sembelihan. Maka anak dia turut hak tu huk akhassa wal munakahati dan munakahah. Anak dia turut mana salah seorang daripada pak ke ataupun mak yang terlebih keji dari sudut munakahah. Munakahah tu dari segi orang panggil kekufuannya. Yang mana terlebih keji. Jadi anak dia turut hak rendah. Dia turut hak rendah. Dia turut hak lebih keji. Bukannya hak lebih mulia. Qala muallifur rahimahullah taala masih lagi dalam membahas dan membicarakan tentang najasah. Al-maitatu kulluha najisatun ataupun najasatun. Bermula bangkai, apa dia bangkai itu akan diberitahu lepas. Bermula bangkai kulluha sekaliannya bangkai najisatun ialah najisah. Mana najis? Semua bangkai adalah najis. Itu dasarnya dia kena sebut lagi tu dulu. Wal maitatu kulluha najisatun illa. Bagulah. Cara kita ni dia buat istisna illa samaka wal jarada wal adamiyah. Jadi tiga, melainkan tiga perkara. Melainkan bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia tidak najis. Tidak najis. Tidak najis, mana tiga bangkai yang diistisnakan daripada kenajisan ialah bangkai ikan, bangkai jarad dan juga adamiyah. Jadi makna bangkai itu tak ada. Ada. Wal maitatu dan bermula maitah. Bangkai wahya ma zalat hayatuha la bidakatin syar'iyyatin. Nama dia bangkai lah. Iaitu barang yang hilanglah oleh hayahnya, hidupnya ataupun nyawanya. La bidakatin tidak dengan sembelihan syar'iyatin yang dibangsakan pada syarak. Maka nama dia bangkai. Jadi tertuduh manusia ni orang tak sembelih. Walaupun zaman kita sekarang ada orang sembelih manusia ni. Bukan orang lain sebab dia tak khabar. Dia makan barang yang menyebabkan dia tu jadi tak khabar. Jadi ikan mana oleh kerana samek, mana ikan tu barang kecil, jarak pun begitu juga Jadi tak ada lah orang sembelih. Namun kalau ikan besar tu sunat kita sembelih. Tak sembelih pun tak apa. Jadi kita boleh makan bangkai ikan, bangkai mana belalang bangkai anak ada tak boleh makan kerana kemuliaannya. Walaupun dia tidak najis, tidak semua barang yang tak najis tu boleh makan, tidak. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak Adam, maka setengah daripada ciri-ciri kemuliaan anak Adam itu adalah tidak sesuai, iaitu
dijadikan sebagai mat'un, maknanya makan ni. Karena makan ni bukan bagian mulia. Tu. Jadi kalau manusia juga boleh dijadikan bahan makan ni, makna tak mulia lah manusia ni. Lain daripada sa'ah darurah, itu cerita lain. Tu. Itu yang dikatakan sebagai bangkai. Bangkai ni maknanya bara dia terkena kepada benda hidup lah. Yang mana hilang hayatnya, hidupnya, yakni nyawanya tidak dengan sembelihan syar'iyah. Mana misal dia? Ni misal bagi bangkai. Misal bagi hilang hidup dia tu tidak dengan sembelihan syar'iyah. Kadzabihatil majusi, seperti sembelihan orang majusi, Zoroaster. Ana penyembah berhala itu, penyembah api, ada di Iran. Itu ketika Nabi dilahirkan, api sembahan Raja Parsi mapuh. Api itu begitu dijaga sehingga dia tidak pernah orang panggil padam, tapi pada masa Nabi dilahirkan dia padam. Itu tanda, tanda bahasanya Nabi, maknanya makhluk yang termulia itu makna dilahirkan. Jadi orang Majusi dia sembah api, dan dipanggil juga sebagai Zoroaster. Benda ni bermula ada di Iran. Apa semua api? Kerana api itu banyak manfaat dan jasa kepada manusia. Jadi antara maknanya sebab ataupun alasan apa manusia menobatkan sesuatu itu sebagai Tuhan. Dia ada dua sebab yang besar. Yang pertama ialah menerima budi ataupun jasa daripada suatu benda dengan satu orang panggil qadar yang sangat banyak. Tu. Maka dengan sebab tu ramai manusia yang menobatkan matahari sebagai Tuhan, kerana matahari sangat memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Dan setengahnya bulan, setengahnya langit, setengahnya ialah api. Dia nyalakan api besar-besar, lepas tu duk pakat sembah api. Tu. Kemudian maka berlakulah pahami yang tertentu, maka menjadi suatu anugerah dan pegangan yang dibansakan kepada agama mereka ini. Jadi itu seperti sembelihan orang Majusi, orang sembah berhala. Itu maknanya mati dia tu walaupun disembelih tidak nama, makna tetap nama dia bangkai. Wal muhrimi, makna zabihatil muhrim, sembelihan orang yang sedang mengerjakan ihram. Tu mana bidamil miming, dia pun jaga dah dulu pun dia duk jaga dah. Duk jaga takut kita pergi baca ra tu dengan baris atau harakat yang lain lah. Jadi muhrim, kalau muhram itu dah jadi isim maf'ul. Ninaknya muhrim. Muhrim maknanya orang yang sedang mengerjakan ihram haji. Kita ni pun jadi kadang-kadang terkeliru juga dah orang duk guna muhrim, sumban muhrim. Ni kadang-kadang kita pun jadi orang terikut-ikut. Itu kan orang panggil maknanya bila berlaku kesilapan yang kecil begini tapi digunakan dengan secara latah, itu dia akan memberi kesal lah. Karena akhirnya sesuatu yang telah diterima dan banyak diguna pakai, itu dia menjadi manis. Manis ni maksud kita rasa seronok dengan tu. Sebab tu dia ada pepatah Arab tu dia kata apa? Mana as-sawabul matruk atau as-sawabul mahju, mana al-khata'ul makna benda yang salah, al-masyhur, al-khata'ul masyhur ahla ataupun aula min as-sawabil mahjur. Mana benda salah, benda tak betul tapi dah jadi masyhur. Orang duk pakat sebut, orang duk pakat guna, itu ahla, makna terlebih manis pada telinga jan ataupun aula terlebih utama. Min as-sawabil mahjur, daripada bendanya betul tapi ditinggalkan. Jadi sebab itu kita jangan tinggalkan benda betul, kita kena guna balik. Tu. Supaya yang menjadi manis itu ialah benda yang betul. Tu. Jadi sembelihan orang muhrim sedang mengerjakan ihram haji ataupun umrah. Jadi sembelihan dia juga jadi bangkai juga. Tu. Wa ma dubiha bil azmi,
Bara yang binatang lah. Binatang yang disembelih dengan tulang pun tidak lulus syarak juga. Tu kerana tulang tidak boleh dijadikan alat menyembelih kerana dia makan ni. Walaupun makan ni jin dan bangsa jin. Jin tu ialah saudara kita juga. Jadi makna tidak boleh. Makna tidak lulus, makna tidak sah. Nah, sembelihan itu tidak diiktiraf sebagai sembelihan syar'i, bermakna sembelih dengan tulang bangkai juga. Nah. Wa ghairil ma'kulin, sembelih apa dia? Sembelih binatang tak boleh makan, tetap saja bangkai walaupun sembelih sekalipun. Binatang tak boleh makan, kita sembelih. Idza dubigha, apabila di zubiha, idza zubiha, apabila disembelih akan dia. Binatang tak boleh kita makan, tak payah sebutlah. Binatang yang kita tak boleh makan, apabila disembelih, mana dia tetap bangkai kerana tidak dinamakan sembelihan syar'i. Apatah lagi hak tak disembelih. Sembelih pun tidak jadi halal ia, mana tetap jadi bangkai juga. Kulluha sekaliannya al-mazkurah, al-maitah. Kulluha sekaliannya maitah najisatun, ialah najis. Bil maut, dengan mati. Mati dengan tidak sembelihan syar'i. Wa illam yasil damha, sekalipun tidak mengalir oleh darahnya. Sekalipun jadi kulha makna bil maut, dengan mati. Wa illam yasil, sekalipun tidak mengalir oleh darahnya, al-maitah. Limadha lihurmati tanawuliha, kerana haram mencapai akan dia akan bangkai. Maknanya sekali pemaknanya kerana haram mencapai akan dia akan bangkai. Mencapai maksudnya makanlah. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan di atas kamu akan bangkai. Mana mayyitah. Wa tahrimu ma laysa bimuhtaramin wala darara fihi yadullu ala najasatihi. Bagaimana istidlal pengambilan? Mana mengambil dalil kata bahawasanya dia tu najis. Maitah tu ialah najis. Bermula menharake barang yang tidak dihormati. Tu. Haram, sedangkan dia tu bukan dihormati. Wala darara fi, dia tu tidak mudarat. Tidak ada mudarat padanya. Lalu apa haram? Tahrim, apa mengharamkan dia? Tentu ada makna yang lain. Ya dulu, itulah yang menunjuk. Dia maknanya menharake bagai yang tidak muhtaram, kemudian dia tu tidak ada mudarat padanya. Itulah ya dulu ala najasati, menunjukkan di atas najasahnya masak ni. Sebab dia tidak mananya tidak yang dimuliakan, mana binatang yang dimuliakan. Kemudian patut tidak ada mudarat padanya. Tiba-tiba maknanya haram. Kok mana haram? Tentu dah ada suatu makna yang lain. Ialah tak lain tak bukan, ialah najasah. Tu. Qala muallifur rahimahullah taala wa kharaja bi ta'rif al-mazkuri, keluarlah dengan kata takrif yang tersebut, al-janinum, oleh janin, anak dalam perut, dalam rahim janin. Maka keluarlah dengan takrif tersebut oleh janin. Janin pun mana oleh janin? Apa? Fa inna zakatahu, kerana sembelihnya janin, bi zakati ummih, dengan sembelihan muknya. Jadi ibu yang hamil, yakni seperti lembu yang bunting, bila disembelihkan ibu yang bunting saat ni, maka
Itu juga sembelih bagi anak dalam kandungan. Mana kalau kita tergamuk, kalau dia keluar tu, dalam keadaan mati, mana boleh makan. Kalau tergamuk. Tu. Adapun iman Hanafi, dia pehekut lain. Zakatul jani itu mana zakatul ummi itu maknanya dia sembelih anak dalam perut tu ialah serupa dengan sembelih mak dia. Lagu mana? Tekuk. Jadi maknanya kalaulah anak tu anak dalam perut tu mati, tubik dalam keadaan mati tak boleh. Itu kalau dia hidup kena sembelih. Jadi Syafi'i pun kalau dia tu hidup dengan hayat mustaqirrah, tu wajib kena sembelih pula lah sebab dia tak mati dengan sembelihan mak dia. Tu. Jadi terkeluarlah daripada takrif saat ni. Tu terkeluar. Wasaydul ladzi lam tudraku zakatuhu juga terkeluar daripada takrifan saat ni. Binatang perburuan, binatang yang halal dimakan itu dia ada dua, satunya binatang na'am. Satu lagi binatang sayd. Sayd binatang pemburuan. Walaupun rusa tu orang dah pera sekalipun, dia tetap binatang perburuan. Jadi sayd binatang perburuan yang tidak didapat akal zakatuhu, akal sembelihnya, yakni ditekuklah maksud dia. Tak boleh nak sembelih ditekuk sebab nak tangkap dia tu sukar, payah. Lalu maknanya digunakan dengan senjata yang tajam seperti anak panah. Ditujukan pada tempat yang mematikan, maka dia mati dengan sebab panah saat ni diniatkan sembelih, maka sah, mana tidak bangkai dia. Wal mutaraddi idza mata bisahm. Dan yang terjatuh dalam telaga, dalam lokek, binatang lembu jatuh. Pala duduk ke bawah nak tarik. Macam mana kita nak akik idza mata, apabila matilah keduanya, iaitulah as-sayd dan al-mutaraddi. As-sayd dengan al-mutaraddi sini bila mati dia bisaham dengan anak panah. Maka itu juga sebenarnya dia panggil sembelihan syar'i. Tu. Hai, orang halah ada depan kita ni. Pakai dia ada depan kita ni. Qala muallifur rahimahullah taala wa dakhala fi najasatil maitati. Dan masuklah dengan kata pada najasahnya bangkai jami'u ajzaiha, seluruh juzuk-juzuk bangkai itu. Semua juzuk-juzuk anggota bangkai itu adalah najasah. Apa dia? Mana jami'u ajzani min, itu makna bayang pada kata ni. Mana ajzai azmin min azmin daripada tulang, wa sya'rin, maknanya bulu, wa sufin, wa bulu belaka tu. Bulu belaka mana sya'rin pun bulu, sufin pun bulu juga, wabar pun bulu juga. Tapi dia bulu ni dia bahasa Arab begitulah Jadi bahasa Melayu kita tu itu kita ialah terpaksa mengakulah. Mana bahasa Arab tu dia lebih kaya kosakata dia lalu dia bezakan. Bulu burung lagu lain tak panggil suf. Jadi wabar itu bulu burung. Kalau burung ayam tu dia panggil wabar. Kok passion lagu tu zaman dulu orang buat apa pen kalam syair itu makna bulu, wasufin bulu itu bulu binatang belaka dah wa ghairi dalika, dan lain daripada demikian itu yang merupakan juzuk-juzuk bagi bangkai tadi, maka semuanya adalah najasah. Limadha? Lianna kullam minha tuhilluhu alhayatu, kerana sekalian daripadanya al-maitah ni menghalalkan akan dia itu oleh hidup. Halalkan akan itu oleh hidup. Wa dakhala fi dzalika maitatun nahwi dudi khallin wa tuffahin. Dan masuklah pada demikian itu, masuk pada demikian itu, masuk pada demikian itu oleh seumpama, oleh bangkai seumpama ulak cukur. Ulak cukur.
ulak cuka wa tuffahin. Masuk dalam kata maitah saat ni. Maitatun nahwidu di khallin, maknanya bangkai seumpama ulak cuka. Wa tuffahin makna buah apple. Jadi maknanya ada ulak. Fa innaha najisatun, najis. Tu. La tunajjisuhu, yang tidak menajislah najasahu akan dia. Akan khul, mana khalin dan juga tufah ni. Dia tidak menajiskan. Tu. Li usril ihtiraz, jadi kalau najis gak nyanyo lah. Cukup tak jadi semua. Nak jual bila kerana sukar untuk menjaga inha daripadanya al-madhkurah ni. Tu sukar. Wa yajuzu akluhu ma'ahu li usri tamyizi. Boleh harus memakaikan akan dia. Nahwidu di khalin wa tufah ni. Kok bangkai ma'ahu sertanya serta dalika, maksudnya khalin ka tufah ka li usri tamyizi, kerana sukar nak membezakan akan dia. Akan al-mazkur sani min dudin sani. Qala illa maitatas samaki. Istisna, tu kalimat dulu malaikat bangkai ikan tidak najis. Wa maitatal jaradi, bangkai belalan. Fatahiratani, maka bangkai keduanya. Kedua bangkai tadi, samak dan juga jarad, kedua-duanya adalah suci bil ijma' dengan ijma'. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani. Jadi kata samak dan juga jarad tu tidak najis, ialah kerana antaranya ialah kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana dihalalkan bagi kami maitatani, akan dua bangkai, wadamani dihalalkan bagi kami untuk makan lah. Tadi istisna daripada bangkai. Jadi maknanya termasuk anak Adam. Hal ni pula yang dihalalkan bagi kita maitatani, wadamani, dua darah. Dua bangkai, dua darah halal kita makan. Yang pertama, dua bangkai itu as-samaku, ikan, wal jaradu, belalan. Hak darah pulaknya wal kabidu wa tihal. Wal kabidu itu makna hati lah, hati dan juga limpa itu maknanya darah. Kejadian asal dianya ialah darah, tapi boleh makan halal. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Itu fil bahr. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang pertama daripada kitab Bulughul Maram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut. Nabi dia berkecek pasal laut, lautan. Huwa at-tahuru ma'uhu. Itu maksudnya supaya difahami bahasanya, murok dengan domir itu apa dia. Huwa iaitu al-bahr. Huwa, gabri huwa. Al-bahr. At-tahuru ma'uhu, yang menyucikan oleh airnya al-bahr. Tahur suci, lagi pula boleh menyucikan. Kalau boleh menyucikan, tentu dah dia tu suci. Kama sayati, bicaraan ini kama sayati sebagaimana yang lagi akan datang, bayanu oleh keterangannya. Insya-Allah taala fil at'imah, insya-Allah taala dalam bab at'imah, makanan yang halal dan juga yang haram lagi akan datang. Wal jaradu ismu jinsin, bermula jarad, belalai tu ialah nama jenis dia. Dia ada nama dia. Langkau. Tengok je, lambat lagi. Wahana boleh lakah tu. Mana ma'ukila wal muradu bisamaki betul? Betul. Jadi wal muradu bisamaki, dan dikehendaki dengan kata ikan itu apa dia?
kullu ma ukila min hayawanil bahr. Tiap-tiap barang yang dimakan, tentulah hayawan lah, mana yang dimakan daripada hayawan laut. Nama-nama dia murak dengan ikan di sini. Murak dengan ikan fil fiqhi fi hadzal bab. Murak dianya ialah tiap-tiap yang dimakan daripada hayawan laut. Wa illam yusamma samakan, sekalipun dianya tak dipanggil sebagai ikan. Tu. Tidak dinamakan dia sebagai ikan. Tapi orang makan dia. Tu maknanya masuk, itulah murad dengan kata ikan di sini. Kama sayati sebagaimana yang lagi akan datanglah bayanuhu insya-Allah taala fil at'imah. Baca ni. Saat ni lah kak tu. Wal jaradu ismu jinsin. Jarad itu adalah nama jenis. Nama jenis ni supaya kita kata kalau kata gak zaman dulu gak perontong saga. Lah ni pun ada lagi perontong saga. Tapi kita sebut perontong saga tu kita koyah dulu. Jadi itu nama jenis. Mana jenis, mana itik dia ada jenis dia. Kambing ada jenis dia. Tu mana nama jenis. Ni ikan dia ada jenis. Itu adalah wahiduhu, mufrad dianya ialah jaradatun. Jaradah yutlaqu ala dzakari wal untha. Jadi jaradah ni hukm mufrad ini bukan hukm tina. Diitlaqkan akan dia di atas yang laki-laki, yang jantan dan juga yang betina. Jaradah berlaku. Wa illa maitatal adamiyyi, dan melainkan bangkai anu Adam. Jadi diistisnakan daripada najasat, maknanya kenajisan. Fa innaha, maka bahasanya maitatul adamiyyi tahiratun, ialah suci. Limadha? Kerana apa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani adama, sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Jadi wa qadiyatut takrim, qadiyah takrimnya, mana qadiyah makna tuntutan daripada memuliakan itu, annahu la yuhkamu bi janajasatihi, bahwasanya anak Adam itu tidak dihukumkan dia dengan najasah bil maut, dengan sebab mati. Jadi kalau manusia ni mati, dipanggil dia tu mait. Maknanya dia tu dihukumkan najis, dia tu maitah, mayit. Tapi dia tidak najis. Kalaulah manusia yang mati itu dihukumkan najis, di mana lagi arti kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ni? Tak ada. Tidak mulia lah. Moga manusia ni bila dia tu mati, dia tu jadi najis. Mana mulia dia? Tak mulia lah. Tu. Mulia ni berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Hakikatnya manusia tu, semua makhluk ni makna hina. Jangan pula ni lah. Dia kadang-kadang dia begini. Orang ni dia mengaji satu bidang ilmu sahaja. Maka dengan sebab itu wujudlah kemuskilan, dan kadang-kadang dia tu, tu dia jadi fitnah. Siapa ni? Makna mulia. Orang mengaji tasawuf, kita ni kena menghina. Jadi kita hamba ni debek, kodi, hina. Hamba duk mengajar apa lagu tu lah. Hina kok mana? Tu kata kita ni mulia ni. Pulak do. Balas tak ada pasal. Jadi benda tu ulama dia tak balas, sebab ulama-ulama zaman dulu, walaupun kita itlaqkan dia sebagai ulama tasawuf, ulama fiqh, mereka tetap isti'ab ulumul Islam. Dia tidak serupa kita hari ni. Kok kita yang dikatakan pakar fiqh tu pun cobek-cobek je. Bukan isti'ab meratai, tidak tu. Tapi masing-masing nak tunjuk lagu, nak tunjuk hebat. Itulah penyakit ni orang-orang zaman sekarang ni. Dia benda tu maksudnya bagi hok Nabi duduk ayat dah. Jadi maknanya qadiyah kepada takrim itu bahawasanya tidak dihukumkan dia dengan najasah. Manusia ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang dimuliakan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tu. Jadi kalau dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia mati, itu dihukumkan najasah, maka itu tak orang panggil, tak ada lah orang panggil kesesuaian dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi annahu la yuhkamu bi najasatihi bil maut.
Wa sawaun al-muslimu wa ghairuhu. Sama saja orang Islam ko, bangkai saat ni, dia tidak najis. Mana bangkai mana mayat orang Islam ko ataupun wa ghairuhu lain daripada Islam sekalipun. Dia tidak najis. Dari segi orang panggil hukum fiqhnya tidak najis. Wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, itu macam mana? Hanya saja orang musyrik itu adalah najis. Tu. Allah Ta'ala sih kata najis. Fal muradu an-najasatul i'tiqad. Murad dengan kata orang musyrik itu najis ialah najis i'tiqad, bukan najis diri. Yang kita duk belajar sekarang ni ialah tetap najis diri benda. Tu. Awijtinabuhu kan najisi. Ada dua makna, ihtimal makna dia. Yang pertama, murad dengan kata orang musyrik itu ialah najis, ialah najis i'tiqad. Satu. Yang keduanya ialah dikatakan orang musyrik itu adalah najis, ialah kerana maknanya menjauh akan mereka itu, dituntut kita pun menjauhi daripada mereka itu. Kan najis itu pun najis lah. Najis dituntut kita supaya menjauhi daripadanya. Patut orang kafir musyrik ini, kita kena jauhi daripada dia. Jangan pergi dekat kepada dia. Malaikat orang nak berdakwah kepada dia, kena pergi dekat lah. Maka dengan sebab itu dia dikatakan Allah Ta'ala kata dia tu najis. La najasatul abdan. Bukannya najis tubuh badan tu tidak. Jadi bahagian najis i'tiqad ni tidak dibicarakan di sini. Ini kitab fiqh. Ia tidak masuk dalam skop perbahasan dia. Wa amma khabarul hakim. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, la tunajjisu mautakum, maka tidak menajiskan oleh kamu akan orang mati kamu. Fa innal muslima, kerana tinggal pulak doh. Mana? Buana pulak adalah la najasatul abdan. Patu walau kana tak ada ni hamba. Muka surat sebelum wa amma khabarul hakim. Hak tu je. Nanti. Gua nasihat ni walau kana tahiran. Bukan. Jadi fajrun ala wali annahu law tanajjasa bil maut lakan. Bukan ni dak. Wali annahu law tanajjasa bil maut lakana najisa. Bukan. Bukan juga. Walau kana kadzalika, tidak juga. Sudah hijau hilang dah. Tak ada ni hak ambo ni. Anak tak ada ni. Nah, macam mari ya. Nah, Pak mari. Walau kana najisan, dan kalaulah adalah ia makna orang musyrikun tu itu najisan, ialah najis, la aujabna ala ghasilihi. Kalau adalah mana mayat anak Adam itu adalah najis, nescaya kita ma'asyaral fuqaha memperwajibkan ala ghasilihi, di atas orang yang memandikan akan dia, memwajibkan ghusla ma asabahu, membasuh barang yakni anggota dia dah yang mengena akan dia. Okey, ghasil saat ni. Situ disambung kepada saat ni. Kalau dah kita kata tu. Maknanya
orang yang membasuh orang mati itu, kalulah mana maitatul adami ialah najis, sudah tentulah kita memperwajibkan ghasil itu membasuhkan anggota dia yang kena kepada mayat. Tapi la aujak, mana kami tak memperwajibkan begitu, bermakna itu tidak najis. Baru pergi kepada wa amma khabarul hakim. Jadi dia tak tidak menjejaskan ibarat seterusnya. Tak ada saat ni. Tu. Ya, saat ni dia itulah idafi. Wa amma khabarul hakim. Adapun khabar hakim, la tunajjisu mautakum. Tidak menajis oleh kamu. Jangan menajiskan oleh kamu akan mana orang mati kamu. La tunajjisu maksudnya jangan kamu mengatakan najis. Kita tengok dulu. Akan orang mati kamu. Limadha? Fa innal muslima la yanjusu hayyan wala maitan. Kum tu kamu kepada orang Islam. Jadi hadis ni juga dibawa datang sebagai iktiraf di atas kata orang kafir itu tidak najis. Macam mana pula dengan khabar hakim? Mung kata orang musyrik tidak najis. Allah Taala si kata innamal musyrikina najasun. Patut pula ada khabar hakim begini ni. Menunjukkan bahasanya musyrik itu adalah najis. Macam mana? Maka jawab muallif kita rahimahullah taala. Adapun khabar hakim, la tunajjisu mautakum, mungkat jangan kata najis orang mati kamu. Orang mati kamu itu siapa? Al-muslimina, orang Islam. Mana orang mati daripada kalangan orang Islam itu tidak najis. Mu jangan kata najis. Fa innal muslima, maka bahawasanya orang Islam la yanjusu tidak najis hayyan, mana masa dia hidup, wala maitan, dan tidak juga orang panggil masa dia tu mati. Jadi mafhumnya macam mana? Mafhumnya sebab Nabi kata mana kamu orang Islam, dan Nabi sebut orang Islam tidak bermakna orang kafir najis. Gitu mafhumnya. Jadi hak ni kata muallif kita fajaryun 'alal ghalibi. Itu berlaku di atas ghalib wali annahu, dan kerana bahawasanya makna najis lau tanajjasa bil mauti. Anak Adam ini kalaulah dia ternajis jadi najis dengan sebab mati, lakana najisal ain, nescaya adalah dia tu najis ain. Najis ain kasairil maitat, seperti hok tinggal lagi mayyitat, daripada segala makna maitah. Walau kana kadzalika lam yu'mar bi ghuslihi. Kalau adalah seperti demikian itu, lau kana kadzalika, kalau adalah mana amrul waqi'nya ialah kadzalika, seperti demikian itu, yang najis ain, lam yu'mar, nescaya tidak disuruh. Jadi walau kana kadzalika, kalau adalah maknanya ianya ialah seperti demikian itu, nescaya lakana najisal aini kasairil mayyitat walau kana kadzalika lam yu'mar, nescaya kalau demikian tidak, nescaya tidak disuruh bi ghuslihi, dengan memandi akan dia. Memandi akan dia kasairil a'yanin najisah, seperti hok tinggal lagi hok sekalian daripada segala ainun najasah itu tidak disuruh basuh akan dia. Yang dibasuh itu ialah tempat kena najis. Dia ain najis ni tidak boleh, kalau basuh dia tak jadi suci. Malaikat 3 perkara dulu. Jadi maknanya lam yu'mar bi ghuslihi, nescaya tidak disuruhkan dia dengan membasuhnya. Seperti maknanya segala ainun najasah lain-lain. Maknanya tidak, maknanya
tidak disuruh, maknanya tidak disuruh basuh. Nah, sekarang mana anak Adam ini disuruh mandikan, di mana basuh lah. Nah, jadi bukan kerana kenajisannya, bukan kerana najis dia, tidak. Nah, jadi maknanya anak Adam itu dimandikan dia itu bukan kerana dia itu najis. Nah, bukan kerana dia najis. Sebab kalau najis, najis tidak disuruh membasuhkan dia. Najis tidak disuruh basuh najis tu. Kita tidak ditaklifkan dengan membasuh najis. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Kemudian basuh tempat yang kena najis. Mana daripada kesian-kesian najis tu. Najis tak suruh basuh. Yang disuruh basuh tu mutan najis. Najis tidak disuruh basuh. Sebab apa tidak disuruh basuh najis? Sebab kalau basuh najis pun dia tidak akan jadi hilang kenajisannya. Tu. Jadi manusia ini bila dia mati, dimandikan dia tu bukan kerana dia tu najis. Tu. Dia bukan najis, tetapi ada suatu makna yang lain. Kerana kita tu bicara sini ialah najis. Maknanya wali annahu law tanajjasa bil maut, kerana bahasanya adamiyah ni kalaulah dia tu jadi ternajis dengan sebab mati, lakana najisal aini, nescaya dia tu najis aini. Dia ada najis aini, najis hukmi. Kasairin mayitat supaya tinggal lagi daripada bangkai-bangkai. Jadi walau kana kadzalika, kalaulah adalah Adam itu, anak Adam itu bangkai anak kadzalika, maknanya ialah najis. Yang najis ain, nescaya tidak disuruh dengan memandi ataupun membasuhkan dia. Sebab najis tidak diberartikan kita untuk membasuhkan dia. Kalaulah kita mengatakan bahawasanya anak Adam itu najis, nescaya tidak disuruh kita basuh dia, mandikan dia. Sebagaimana sairil a'yanin najisah. Karena kalau anak Adam itu adalah najis, bangkai anak Adam ini bermakna najis dia ialah najis aini. Kalaulah anak Adam itu najis aini, maka tidak disuruh membasuhkan dia, memandikan dia. Sebagaimana sekalian yang tinggal lagi daripada segala mayit mana bangkai-bangkai, tidak disuruhkan segala ain, mana najis aini. Segala najis ain itu mana tidak disuruhkan dengan membasuhkan dia. Sebab najis ini dibasuh macam mana, walau macam mana sekalipun dia tak jadi suci. Tu. Jadi kalau kita kata, kalau kita wali annahu kerana bahasanya adamiyah atau anak Adam, kalaulah dia tu ternajis, makna dia jadi najis dengan sebab dia mati. Bila dia mati dia jadi najis, maksud dia tu maitah lah, bangkai. Kalau lagu tu nescaya adalah dia tu najis ain. Tu. Dia serupa Usuluddin juga ni. Ni mantiknya. Jadi kalaulah manusia tu dia jadi najis dengan sebab mati, maka kalau manusia tu najis dengan sebab mati, maka dia kena kira najisal aini, najis ain. Dia tu najis ain seperti segala bangkai-bangkai yang lain. Dan walau kana kadzalika, dan kalau adalah maknanya anak Adam itu kadzalika seperti demikian itu itulah najis ain. Kalau kita katakan bangkai manusia itu ialah najis ain, lam yu'mar bi ghuslihi. Kalaulah bangkai anak Adam, mayat anak Adam itu ialah najis ain, maka tidaklah disuruh akan membasuh, makni memandikan dia, tidak disuruh. Bandingan dianya ialah kasairil a'yanin najisah. Sebagaimana tinggal lagi daripada segala ain najisah, tidak disuruh akan membasuhkan dia. Sekarang mayat itu kita ditaklifkan dengan memandikan akan dia. Kalaulah makna bangkai anak Adam itu najis, dan najis, kalau di bangkai anak Adam najis, dia kena kepada najis ain. Kalaulah bangkai anak Adam itu ialah najis ain,
nescaya tidak disuruh akan kita dengan membasuhnya. Sebagaimana segala najis ain yang lain. Sekarang adakah kita disuruh ataupun tidak disuruh membasuh mayat? Disuruh. Disuruh mani itu maksudnya bermakna dia bukan najis lah. Sebab kalau dia tu najis, jadi boleh jadi pelik. Tu kena betul dulu. Dia najis itu tidak disuruhkan kita basuh akan dia. Dah kita buat ambil tahu najis pak pergi cucur ngapain? Tidak. Basuh tempat mahal. Tempat yang kena najis tu. Gitu. Itu makna dalil secara akliahnya, maknanya kalau kita kata anak Adam ini, kalau dia mati dia jadi najis dengan sebab mati, maka najis itu dikategorikan sebagai najis aini. Dan kalaulah walau kana kadzalika, kalaulah anak Adam itu mayat anak Adam itu najis aini, maka tidak disuruh dengan memandikan akan dia. Sebagaimana segala najis ain yang lain. Sedangkan sekarang kita disuruh dengan memandikan dia. Bermakna dia tu tidak najis lah. Jadi kalau dia tu najis, tentu tidak disuruh basuh. Jadi ini, jadi pelik lah apa pula. Karena najis dah disuruh basuhnya. Itu kita kena faham hakikat mana najis tidak disuruh basuh. Jadi kalau kita peling tu, jadi peling lah. Qala muallifur rahimahullah ta'ala fa in qila, maka jika dikatakan boleh deh tu. Ini najis tidak disuruh kita basuh dia. Jangan basuh najis, basuh tempat kena najis. Tai ayam mona tu sapu, ambil dengan tisu, tahu lain. Bawa tu sapu buku. Tahu yang nak basuh tu seming, tempat atas mozaik yang kena tempat tu kena basuhlah. Tu. Karena kita nak menyucikan, orang panggil tempat tu daripada najasah. Adapun najasah basuh apa nama? Nak suci kan dia? Nak suci lah ke mana? Dia tak jadi suci. Hakikat najis dia tak akan jadi suci melainkan 3 perkara dia sebut dulu. Fa in qila, maka jika dikatakan walau kana tahiran, kalau adalah anak Adam ini, bangkai anak Adam, mayat anak Adam ini suci, lam yu'mar, tidak disuruh dengan membasuhnya. Bangkai anak Adam kasairil a'yanit tahirah. Ujiba, dijawab pula bi annahu uhida ghuslut tahir. Diketahui, dijawab dengan bahawasanya sya'an uhida, diketahuilah ghuslut tahir, membasuh akan yang suci itu bidalilil muhdis, dengan dalil orang yang berhadas, bi khilafi najisil ain, bersalah najis ain. Jadi mandi mayat tu ialah kerana hadas, dia masuk dalam hadas besar. Bukannya kerana kenajisannya. Tu. Hadas yang paling besar, makna itulah mana mayat itulah. Tu. Qala muallifur rahimahullah taala ghuslul ina'i min wulughil kalbi wa khinzir. Membasuh bekas daripada jilatan anjing dan juga khinzir. Wa yughsalu al-ina'u, dibasuh akan bekas, min wulughil kalbi, daripada jilatan anjing, wal khinziri, dan juga khinzir, 7 marrat, 7 kali. Ihdahunna, yang mana salah satu bermula salah daripada 7 itu biturab, ialah dengan tanah. Kemudian yang mana yang pertama ke yang akhirnya itu ada khilaf dia. Jadi mana kaul yang sahih maknanya tak kira mana-mana salah satu sah berlaku. Wa yughsalu min sa'irin najasati, dan dibasuh daripada huk tinggal lagi daripada najis-najis. Selain pada najis mukhaffafah. Kemudian huk sani najis berat. Jadi huk tinggal daripada itu ni dibasuh min sa'irin najasat, daripada huk tinggal lagi mana sekalian najis-najis yang lain, marratan wahidatan, 1 kali sahaja. Cukup dah. Ta'ti alih, datanglah oleh datanglah najasah alaih, datanglah min sa'irin najasat marratan, ta'ti alaih, yang datanglah alaihi.
Yang datanglah ia di atasnya. Yang datanglah ia najasah alaihi di atasnya, di atas orang. Wa thalatu afdal. Ini hak sairin najasat. Yang datang oleh najasat tu di atasnya, di atas orang. Tu. Wa thalatu, dan 3 kali afdalu, terlebih afdal. Daripada sekali. So kore-kore nak jadi mau ada itu sekali cukup dah. Tapi kalau 3 kali itu afdal. Wa yughsalul ina'u wa kullu jamidin. Dibasuh akan ina, dibasuh akan bekah, dan tiap-tiap jamid. Jamid ni benda kering, benda toko, pepejal, benda kaku, mana tidak cecair. Jadi dibasuh ke tiap-tiap bekas dan tiap-tiap yang jamid. Mana jamid maknanya yang keras lah. Jamid. Walau ma'adhan min saydin. Sekalipun ma'adhan. Itu maknanya masdar mimi. Mana tepak kekoh, tepak gigit daripada binatang perburuan. Daripada sayd. Daripada sayd al-ghairihi. Mana tepak gigit tu maknanya binatang perburuan yang menggigitnya apa dia? Anjing. Tu. Anjing lah gigitnya. Anjing tu binatang pemburuan yang juga setengah daripada kaedah sembelihan pada syarak. Dengan melepaskan anjing yang muallam, yang telah dilatih, sehingga dia tu benar-benar orang panggil dah jadi tahakuk pada tabiat dia itu membunuh, bukan untuk makan kepada diri dia. Itu muallam. Wala ma'adhan min saydin, walaupun tepak kekoh, tepak gigit daripada binatang. Binatang perburuan atau ghairi, atau lain daripada sayd yang dikekoh oleh anjing itu. Tu wujuban, wajib kena basuh lah. Basuh tu je lah. Wajib kena basuh. Jadi kalau kita buai daging itu makna itu dia jadi membazir pula. Kalau basuh tu maknanya suci lah, dia jadi suci. Jadi kalau kita buai, ambil siri dengan pisau, buai daging tu. Kenanya kokoh tepak daging musim, rugilah. Tu. Jadi maknanya tak perlu siri, makna tak perlu buai. Hanya kita basuh 7 kali, tepak tu makna suci lah dia. Salah satu daripadanya dengan turab. Kata wajib kena basuh saat ni. Wa yughsalul ina wa kullu jamidin. Jadi binatang perempuan sana tu masuk dalam kata jamidin. Jamid mana dibasuh. Basuh tu wujuban, wajib. Mana? Min wulugin, daripada, yakni dengan sebab jilat kulli minal kalbi wal khinzir, dengan sebab jilat tiap-tiap daripada anjing dan juga babi. Wa far'i ahadihima, dan anak bagi salah daripada keduanya, sebagaimana dulu. Wa kadza bi mulaqati syai'in min ajza'i kulli minhuma. Begitu juga wa kadza maknanya kena basuh juga. Kena basuh juga, dan basuh 7 kali sepuasa ni dengan bertemunya suatu daripada juzuk-juzuk tiap-tiap daripada keduanya. Dengan kita lah ni, Mas anak Adam. Sawa'un fi dzalika lu'abuhu, sama ada pada demikian itu mulaqati syai'in min ajza'i kulli minhuma sani, ialah lu'abnya, lu'ab mana ludah dia, air dia, wa baulu, air kencingnya. Jadi air kencing tu 2 kali najis. Air kencing tu najis tu. Lepas tu mari daripada anjing babi, najis pula. Wasa'ir rutubatihi wa ajza'i al-jafati, sekalian rutubahnya, basah-basahnya. Segala basahan-basahannya, maknanya kullin min huma atau ahadihima sa'ni. Al-jafati, mana yang kering, idza laqat rutban,
Ratban apabila bertemulah oleh makna jafah sani kering. Juzuk yang kering daripada kul daripada anjing babi sani dia bertemu bersentuh akan yang basah. Tu. Maka wajib basuh dia wujuban sab'a marrat. 7 kali bima'in tahurin dengan air yang boleh menyucikan ihdahunna salah satu daripada sab'a fi ghairi ardin pada yang lain pada bumi turabiyatin. Jadi daripada ketiadaan bumi turabiyah. Jadi kalau misal kita kata mengenal mulaka syai'in suatu daripada najis anjing babi ni bumi yang turabiyah dah. Bumi yang turabiyah dah. Bumi yang turabiyah mana bumi yang berdebu dah. Tubi turabin. Jadi fi ghairi pada hak lain daripada ardin turabiyatin. Jadi kalau ardin turabiyatin tidak perlu kepada ihdahunna tu biturabin tahurin ada. Sebab dia sendiri pun turabiyah dah. Ardin turabiyah. Misalnya atas tanah, turab. Turab pun tanah yang berdebu tu. Jadi kalau hak tu diistisnakan daripada ihdahunna biturabin tahurin. Tum fi ghairi adin turabiyatin. Ya'ummu mahallan najasata yang menumilah oleh tahur. Mana air 7 kali sani dan salah satu daripadanya ialah turabin tahurin sani maratai tepak najis. Tu. Bi an yakuna qadran yukaddirul ma'a. Dengan bahawa adalah turab itu qadar ialah qadar yang boleh mengeruhkan akan air. Tu. Wa tasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahalli. Dan sampailah dengan wasitahnya dengan wasitah alma mana air makna debu tanah saat itu kepada sekalian tubuh-tubuh sekalian juzuk-juzuk mahal najasah tempat yang kena najis. Wala budda min mazjihi bil ma' tu dapat hidup daripada campurnya turab saat itu dengan air imma qabla wad'ihima 'ala al-mahalli au ba'dahu. Ada kalanya belum daripada letak keduanya di atas tepat. Ada kalanya sebelum meletakkan keduanya pada di atas tepat. Au ba'dahu ataupun selepas sani qabla selepas daripada wad'ihima. Sebelum daripada meletakkan keduanya. Sebelum daripada meletak keduanya, air dengan turab sana. Di atas mahal ba'dah ataupun selepas daripada wad'iyah. Mana baca tu? Bi an yud'a dengan bahawa diletakkan kedua-duanya. Diletakkan kedua-duanya, walau murattabaini sekalipun adalah letak kedua-dua saat itu ialah secara tertib. Dulu dia summa yumzaja tu. Jadi imma qabla wad'ihima ada kalanya sebelum daripada meletak keduanya mana air dengan turab sana di atas tepat ataupun ba'dah selepas daripada wad'ihima. Bagaimana? Bi an yud'a dengan bahawa diletakkan air dan juga turab saat itu wala murattabain sekalipun makna secara satu-satu air dulu tanah kemudian summa yumzaja kemudian dicampuri keduanya qabla al-usli sebelum daripada basuh. Letak di atas tepat tu maknanya satu maknanya murattaban sosok. Tu keduanya mana air dengan turab. Wa in kanal mahallu ratban sekalipun adalah tempat tu ialah basah. Ini tahuru al-waridu 'alal mahalli kerana tahur benda yang menyucikan yang datang di atas mahal tempat
bakin ala tahuriyatih, kekal ia di atas penyuciannya, mana boleh menyucinya. Tahur mana boleh menyucinya. Khilafan lil Asnawi fi ishtiratil masjid, bersalah dengan Asnawi pada mensyaratkan capur dulu qabla al-wada'i 'ala al-mahal. Asnawi dia buat syarat dia kena capur dulu. Dia buat tanah dengan air tu. Barulah maknanya basuh. Di atas mahal itu. Qala wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas sidqin sallallahu alaihi Muhammadin wa walhamdulillah.